Okey, dalam video ni kita nak tengok kesan frekuensi dan keamatan cahaya kepada fotoelektron ataupun kesan fotoelektrik lah. Okey, pertama sekali kita tengok frekuensi dulu. Okey, so frekuensi ni dia bergantung kepada warna cahaya tu sendiri. Sekarang dah form 5, hafal tak warna pelangi? So warna pelangi ada 7. Okey, ROYGBIV. Okey, mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Tu pun boleh juga. Tak kisahlah. Yang penting hafal 7 warna tu. So, R adalah warna merah, red lah. Jadi dekat sini dia punya frekuensi paling kecil. Panjang gelombang dia paling panjang, frekuensi dia paling kecil. Yang V ni adalah panjang gelombang dia paling kecil. So, frekuensi dia paling tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, dua ni. Okey, katakanlah fotoelektrik memang berlaku. Okey, katakanlah cukup syarat. Okey, katakanlah cukup syarat. Maksud dia contoh katakanlah warna merah ni 5 Hz. Ini semua nombor random Ni bukan frekuensi sebenar. Ni nombor random saja. Katakanlah ni 5 Hz. Ni adalah 8 Hz. Okey, sebab frekuensi warna ungu lebih besar daripada warna merah. Okey, katakan juga frekuensi ambang dia adalah 3 Hz. So, cukuplah. Kan? Sebab syarat fotoelektrik adalah F lebih besar daripada F0. Jadi dekat sini 5 lagi besar daripada 3, 8 lagi besar daripada 3. Jadi cukup syarat. So fotoelektron boleh keluar. Okey, tapi yang keluar tu yang tak samanya adalah tenaga kinetik dia. Okey, tenaga kinetik tu adalah tenaga bila dia bergerak kan. Jadi dekat sini disebabkan frekuensi dia lebih rendah, tenaga kinetik dia lebih rendah. Okey, maksudnya dekat sini memang dia keluar tapi tenaga kinetik dia rendah. Tapi yang mempunyai frekuensi tinggi, tenaga kinetik dia lebih tinggi juga. Okey, jadi again, dua-dua memang betul. Dua-dua fotoelektron akan keluar sebab dua-dua lebih besar, frekuensi dia lebih besar daripada F0, F ambang. Tapi satu tenaga kinetik dia lebih besar, satu tenaga kinetik dia lebih kecil. Okey, sebab apa? Sebab satu frekuensi tinggi, satu frekuensi rendah. So, itu adalah kesan frekuensi cahaya kepada fotoelektron lah. Yang mana tenaga kinetik tinggi tu nanti dia akan gerak dengan laju. Yang mana tenaga kinetik rendah dia akan bergerak dengan perlahan. Okey, kelajuan dia berkurang lah. Okey, yang kedua kita ada keamatan cahaya. Okey, so keamatan cahaya tu maksudnya terang tak terang cahaya tu. Okey, terang ataupun tak terang cahaya tu. Okey, warna dia sama. Tengok kat sini, warna dia sama. Dua-dua warna merah. Okey, tapi satu merah dia banyak sikit. Maksudnya terang lah. Okey, satu lagi tak terang sangat. Okey, apabila jumlah keamatan cahaya tu adalah tinggi, fotoelektron yang keluar adalah banyak. Jadi korang just bayangkan, satu yang datang ni dia akan keluarkan macam ni. Satu. Satu lagi yang datang ni dia akan keluarkan lagi satu. Satu lagi yang datang ni akan keluarkan lagi satu. So ada 3 fotoelektron keluar. Dalam kehidupan sebenar tak adalah sampai 3. Tak adalah 3 je. Tapi faham kan? Maksudnya yang datang tu 3, maksudnya keamatan dia tinggi, so yang keluar pun 3. Tapi yang ni datangnya 1, so keluarnya 1 je lah. Gitu. So lagi tinggi keamatan cahaya, lagi tinggi jumlah fotoelektron yang terhasil. Lagi rendah keamatan cahaya, lagi rendah jumlah fotoelektron yang terhasil. Okey. Jadi itu adalah kesannya. So dalam exam, satu dia akan tanyalah apa jadi pada tenaga kinetik kalau frekuensi bertambah. Okey, so frekuensi bertambah, tenaga kinetik bertambah. Apa jadi pada jumlah fotoelektron kalau keamatan bertambah? Samalah. Okey, jumlah fotoelektron bertambah. Tapi dia boleh tanya, apa jadi pada tenaga kinetik kalau keamatan bertambah? Nampak? Tak ada kaitan. Kenapa? Sebab keamatan cahaya tak ada kaitan dengan tenaga kinetik. Okey, frekuensi cahaya tak ada kaitan dengan jumlah fotoelektron. Okey, so dekat sini cikgu nak tunjuk simulasi sekejap. Okey, kita tengok dekat sini. Sekejap So nanti untuk yang ini, korang boleh pakai, nanti cikgu letak link dia dekat description. Korang boleh main-main sendiri dengan benda ni lah. Okey, dekat sini adalah tempat kita nak ubah dia punya frekuensi. Okey, dekat sini dia letak, dia tulis lambda. Oh, tak adalah kat sini pada frekuensi. Okey lah. So dekat sini frekuensi. Jadi kita tengok kat sini, kita belajar syarat untuk fotoelektrik berlaku F kena lebih besar daripada F0. So kalau tengok dekat sini, ni fotosel kan. So kalau tengok kat sini, tak ada pun elektron keluar. Kenapa? Maksudnya frekuensi yang ada ni tak cukup. Okey, frekuensi yang ada ni tidak cukup. F dia lebih kecil daripada F0. Jadi tak keluar langsung lah. Jadi sekarang ni kalau nak bagi dia keluar, kita kena gerakkan dia ke kanan. Daripada 488 ni, dia kena besarkan lagi dia punya
orang kata apa frekuensi dia. Okay, so kita try tengok. Okay, sekarang dah start. Okay. Okay, sekarang dah ada frekuensi. Betul? Okay, sekarang 619 terahertz. 619 terahertz kita boleh nampak kat sini. Okay, tadi kita baru je belajar bahawa semakin bertambah frekuensi, semakin bertambah tenaga kinetik kan. So, tenaga kinetik bertambah maksudnya dia makin laju. Jadi tengok, dekat sini laju dia gitu je. Okay, sekarang kita tambah lagi. Nampak? Bila kita tambah frekuensi, okay, dia punya tenaga kinetik akan bertambah. So, makin laju lah. Tapi kita turunkan balik. Dia slow balik. So, semakin bertambah frekuensi, semakin bertambah tenaga kinetik. Semakin berkurang frekuensi, semakin berkurang tenaga kinetik. Okey, itu cerita pasal tenaga kinetik. Okey, sekarang kita tengok keamatan cahaya. So, ingat keamatan tu terang dengan tak terang kan. So, cara nak tengok macam kalau biasa orang akan lukis terang tu, dia akan lukis macam foton tu banyak sikit lah. Okey, jadi kat sini kita tengok dia punya intensiti atau keamatan 2 je. Jom kita tambah. Bila kita tambah, perhatikan perbezaan dia. Nampak? Okey, kelajuan sama. Dia tak ada tiba-tiba makin laju. Kelajuan sama. Kenapa? Sebab kita still pakai frekuensi yang sama. Tapi, nampak tak? Lagi banyak yang keluar. Jumlah yang keluar tu yang banyak. Okey, kalau kita kurangkan, nampak? Still kelajuan sama tapi jumlah fotoelektron yang keluar adalah kurang. Tapi bila kita tambah keamatan tu, elektron yang keluar tu lagi banyak. So again, keamatan pasangan dia adalah jumlah fotoelektron. Frekuensi pasangan dia adalah tenaga kinetik. Jadi dia akan jadi sama ada lebih laju ataupun lebih slow. Okay. So dari situ itulah ceritanya berkaitan dengan kesan fotoelektrik. Oh, okay, kejap. Satu lagi. Kejap. Daripada situlah kita boleh tengok perbezaan antara orang kata gelombang dengan zarah. So ciri-ciri fotoelektrik menyebab yang tak boleh diterangkan dengan gelombang. Okey, yalah. So yang pertama sekali adalah frekuensi. Yang pertama ni korang dah tahu pasal frekuensi aman dan settle kan. Frekuensi minimum untuk mengeluarkan elektron bagi satu logam. Okey. Yang kedua, kita dah belajar bahawa semakin bertambah frekuensi, semakin bertambah tenaga kinetik fotoelektron. Yang ketiga, tenaga kinetik tak ada kaitan langsung dengan keamatan sebab keamatan cahaya akan bagi kesan dekat jumlah fotoelektron yang dikeluarkan. Dan last sekali adalah fotoelektron dipancar serta-merta. Okey, maksudnya cukup je syarat kalaulah F tu lebih besar daripada F0, cahaya datang je, terus elektron keluar. Dia tak ada macam tunggu-tunggu ke apa. Alright? So, inilah dia ceritanya berkenaan dengan ciri-ciri kesan fotoelektrik. Okay. So, dalam video seterusnya, kita akan okay. Ini adalah aplikasi kesan fotoelektrik. Nanti korang boleh bacalah pasal setiap satu ni apa aplikasi, macam mana kesan fotoelektrik boleh buat dia function. Okay. So, dalam video seterusnya, kita akan tengok berkenaan dengan fungsi kerja. Okay, dalam video seterusnya kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan fungsi kerja. Okay, terima kasih.